Ismail, penolong pengarah dakwah Jabatan Hal Ehwal Agama Masyarakat, dan Encik Fakrul Rizal Muhammadin, Konsultan Sekolah Kristian Kuala Besut, Terengganu, di mana forum akan bermula. InsyaAllah kita mula dengan solat maghrib. Dan pada semua muslim-muslimat yang hadir untuk mengikuti program Jom ke Masjid. Dan pada 24 hari bulan Mac ni, 24 bulan 3, Ustaz Azhar Idrus di Masjid Mungkin Cekok, Masjid Mungkin Cekok pada 24 hari bulan, iaitu hari Khamis malam Jumaat, Ustaz Azhar Idrus kuliah maghrib perdana. Seperti biasa, dikatakan untuk hadir untuk mengikuti kuliah tersebut. Seterusnya pada hari ini kaunter dinar dirham Kelantan dibuka di hadapan pentas utama kepada muslim-muslimat yang ingin membeli dirham ataupun dinar. Sila berurus di kaunter yang disediakan, di mana kaunter muslimat untuk muslimat dan kaunter muslimin untuk muslimin. Harga dirham dinar pada minggu ini, satu dinar 657, satu dinar 657. Minggu lepas satu dinar 653. Minggu ini satu dinar 657 dan satu dirham RM23. Dan sesiapa yang berhajat bolehlah berurusan selepas kuliah nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، wahai Tuhan ajarlah kepada kami kau yang kami masih jahil, wa dzakirna ma nasina, berilah kepada kami semula apa yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14 surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعند الصدق الذي
كانوا يوعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Segala orang yang berkata Rabbuna Allah thumma istaqam, apabila dia kata dia istiqamah, dia istiqamah, kita panggil iltizam sekarang, fala khaufun alaihim, orang ini tidak ada sebagai ketakutan atas mereka masa depan, walahum yahzanun, mereka tidak akan berduka cita. Ulaika ashabul jannah, mereka itu semualah Tuhan punya syurga, khalidina fiha, kekal mereka dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka buat. Ayat sambungan daripada ayat melepas. Ayat-ayat yang kita baca melepas adalah lebih kurang 4 ataupun 5 soalan-soalan yang Allah Ta'ala soal manusia, tak kira manusia Arab ke, manusia Melayu ke, manusia Eropah ke, asalkan kita ni manusia, tidak kayu batu, tidak lembu kubah, Allah Ta'ala menyoal kita. Dan soal ini perlulah memerlukan manusia jawab. Daripada jawab itulah, nak boleh jawab itulah kita mikir supaya jawapan kita ni betul, tepat dan dapat dihormati oleh orang. Mula-mula sekalinya Tuhan marah kepada orang yang memuja lain pada Allah. Sama ada puja berhala ke, puja kubur ke, puja kayu keramat ke, puja manusia ke, itu disoal oleh Allah. Yang kamu puja ni, madza khalaqtum minal ardi. Soalan pertanyaan, madza khalaqtum minal ardi, benapa yang orang tu boleh buat di muka bumi? Tak sekira langit lah, tak sekira air laut lah, dalam laut, di muka bumi ni gapo orang boleh buat? Yang puja orang tu, tidak puja aku. Aku je buatmu, aku je beri makan rezeki padamu, siap dengan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan sebagainya. Tiba-tiba bila kamu puja orang lain, tidak puja aku. Soalnya orang tu buat gapo yang kamu puja? Jadi bila disoal, kewajipan kita jawab. Jawab nak kata berapa, buat berapa. Tak ada orang atas dunia ni boleh buat benda, hatta pasir sebiji ke, air setitik ke, butir beras butir ke, butir lada sebutir ke, buah durian ke, tak ada orang boleh buat. Tak kira orang bodoh, orang cerdik, orang kapung, orang profesor mana sekalipun, tak ada orang boleh buat benda. Jadi bila tak ada benda yang orang boleh buat, pun jawab kepada dia. Ini cara Tuhan terjah fikiran kita supaya kita sedar bahawa kita duk puja, betul puja berhala, puja kayu, tunggu kayu, puja kubur keramat ni, hanya kita tu orang. Asalkan orang buat dalam hari tu, kita tu. Tak betul. Apa arti aku berotak kamu kalau kita tu orang? Kalau lembu kubah tu, kita lepas ekor lembu tu nak sabar muka dia lembu. Dia tak kerti mikir. Tapi manusia nak turut dengan tak ada sebarang tujuan, tak ada sebarang hujah lain pada budaya turut budaya, tak betul Tuhan kata. Itu cara Tuhan gilap fikiran manusia supaya manusia menggunakan akal fikiran dalam hidupnya. Lepas tu dia kata, ituni bi kitabi min qabli hadha wa athara. Cuba wahai kitab ke wahai dokumen, kita panggil, cuba wahai dokumen dari langit mana kau yang memboleh kamu ni puja daripada aku. Tu dia pada apa yang tubi, soalan tubi supaya kita sedar. Lepas tu dia soal lagi. Soal lagi dia kata, wa idza hasyaran nasu kanu lahum a'da. Wa idza hasyaran nasu kanu lahum a'da. Akhirat kalau aku nak royak kamu, sebanyak mana orang yang kamu puja ni, puja ketua ke, puja raja ke, puja presiden ke, puja orang berapa kaya ke, orang ni bila bangun kubur di akhirat kelak tak mengaku. Lah ni kalau orang puja kita, akad tabiat, syukurlah kita, hormat kita, syukur hati kerana orang yang hormat kepada kita. Biar akhirat kelak kita pula tak mengaku dia tu puja kita. Kenapa? Kerana ketika tu jadi timbul masalah. Kalau kita duk hormat, kalau kita seronok pada orang puja kita, artinya orang tu bertambah sesat lagi. Akhirat kelak boleh jadi kita terlibat menyesatkan orang tu. Akhirat kelak pakat tak mengaku belaka. Kita pun tak mengaku dia puja kita, dia pun tak mengaku dia puja kita. Jadi tujuan jadi membuat buat benda ni tak mikir masa depan. Kalau memikir masa depan, maka tidak ada orang yang boleh dipuja lain pada aku, Tuhan kata. Lepas tu apa disebut lagi akhir sekalinya,
akhir sekali. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Orang kafir yang tak tahu Quran. Sama ada kafir ni kafir Arab ke, kafir Melayu ke, kafir mana ke. Orang kafir alasan dia tolak Quran ni, dia kata apa? Law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau barang Quran betul ni, kalau barang Quran cakap ni barang betul, tak ada kedemo, dia kawan dulu. Kerana kawan lebih cerdik daripada dia. Ini cara nak tolak fikiran ni. Mana aku ni pokok cerdik. Pokok cerdik, pokok bejok, pokok intelek, tak panggil dalam Arab panggil masaqah. Kalau aku ni begini, kalau Quran benda Quran cakap ni barang betul, tak ada kemu, dia kat aku dulu kerana aku cerdik lama dah. Tiba-tiba bila aku tak terima, artinya mu terima barang tak betul, kerana pokok bodoh. Ini cara hujah, dia tu cara mendatar terlalu amat dengan sebab orang panggil tak ada hujah lain untuk nak tolak Quran ni selain pada dia mengaku dia ni cerdik. Kalau bila aku ni cerdik, mana boleh aku tak terima ajaran Quran. Tapi dengan sebab ajaran Quran tak betul, maka padanlah kalau mu terima. Ini hujah orang kampung yang bukan ilmiah kita panggil dia. Mana tahu mu cerdik takut mu bodoh ya, cerdik pada aku dah. Kerana cerdik-cerdik ni Tuhan tak beri pada orang tertentu je. Semua orang Tuhan beri belaka cerdik bodoh. Kadang-kadang dia cerdik, kita bodoh. Kadang-kadang kita cerdik, dia bodoh. Jadi dengan sebab tu kandungan Quran 30 juzuk ni kalau main tak betul belaka sebab tu mu tak terima, artinya mu telah menetap awal lagi mu je cerdik, orang lain bodoh belaka. Mana boleh aku terima. Ni kita Islam asuh fikiran kita, gilak fikiran kita supaya kita pandai menggunakan apa nama ni, apa tunjuk Allah. Jok daripada hari sampai sekarang pun timbul balah di antara orang Melayu lah ni, orang Arab lah ni, mung pegang Islam, aku pegang nasionalis, mung pegang komunis, aku pegang sosialis. Ini semua ni berpunca daripada kadang-kadang kita pakai turut ya. Lebih lagi di dunia lain, bahasa dunia IPT berlaku. IPT tu aku IPT, tak tu orang tu tak boleh IPT, bahkan tu aku lah. Jadi akhir sekali perang dah betul ya, kerana perang banyak duit. Allah. Kalau sekiranya main duit ni kat Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala tak pilih Nabi ni orang miskin. Nabi Muhammad ni sengaja tu yang pilih pada orang miskin, anak yatim. Duit tak ada, mokpok tak ada, orang kapur pakat marah belaka, pakat waris dia marah. Jadi kalau kira betul tak betul ni berdasar kepada duit, siapa dia banyak duit orang tu betul, maka Nabi Muhammad tak betul lah. Li'azabillah. Kalau Nabi Muhammad ni sengaja Allah Ta'ala pilih pada orang miskin. Wa wajadaka a'ilan fa'arna alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'arna. Mung dia Muhammad a'il, papa kedana. Aku tahu mung papa kedana, tapi aku pilih juga jadi Nabi walaupun orang terajuk kerana miskin. Supaya kalau mung ni Nabi pakat kaya pula, jutawan pula, tak usah jutawan ada duit yang mana, maka boleh jadi orang tuukmu terpengaruh dengan duitmu, bukan terpengaruh kebenaran. Aku nak orang tuukmu ni kerana kebenaran, mau bawa benda sebenar. Benda sebenar ni arti benda hak umum kata tu betul dengan hak berlaku. Mutabaqatul lil waqi'. Apa kata hari ni hujan rumah kamu. Kapu hamba hujan. Kalau hujan sungguh artinya hamba sebut benda hak sebenar. Hak benda tu di mulut hamba ni kena dengan hak waqi', hak berlaku sungguh. Tapi kalau kita kata kapu hamba hujan tapi tak hujan pun, kita kata bohong. Jadi Nabi Muhammad apa saja Al-Quran kata ni betul lah ke mana? Hak Tuhan tulis langit dengan hak buat di bumi ni kena. Itu betul lah kan. Kalau Nabi Muhammad sebut sekarang, tiba-tiba dia sebut tapi hak berlaku langit lagu lain, betul pelan besar duduk langit ni tak kena, maka Nabi Muhammad tak betul lah. Kadang bercakap tak. Tapi dengan sebab Muhammad ni bercakap benda benar, arti benda hak berlaku di luh mahpur ke, di langit ke, di bawah kena serupa dengan hak Nabi Muhammad kata, maka cakapkan Nabi Muhammad ni memang betul. Mu tak diterima tu pasal. Itu menyebabkan manusia ni, kita orang Islam ni hidup cara kita panggil jati diri, kita panggil jati diri. Baik, hari ni pula ayat ni pula. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang nyebut rabbuna Allah. Rabbuna Allah. Rabbu maknanya orang Melayu ni bukan makna Tuhan aku. Kalau ilah pun ilahun Tuhan, Rabbun Tuhan. Bahasa kita masih miskin. Nak terjemah bahasa Quran ni kena biar sama senang. Kalau ilahun Tuhan yang berkuasa, Rabbun Tuhan yang mendidik, yang mengasuh.
anak kita kecil ni, kalau kita beri pada orang tua, kita kata cari pengasuh nak cari pengasuh budak. Dia masuk kapan ada kau orang tua-tua boleh mengasuh budak. Hak mengasuh ni kita panggil rob. Budak nak kecing, budak nak makan, budak nak itu ini, orang benar-benar mengasuh dia reti budak ni teriak ni ke nyamuk ke, ke lapar ke nak buang kecil ke berapa. Itu kita panggil pengasuh lagi ni. Allah Ta'ala kata aku ni hak buat budak pun aku, mengasuh budak pun aku. Rabbun Allah. Rabb maknanya yang mengasuh kita ni Allah. Mengasuh kita. Perhatian semua. Sikit lagi dia sebut husnul insan. Kita waktu dah perut, kita baca Al-Quran dan kita baca buku-buku doktor. Allah Ta'ala bila kita setubuh laki isteri, hak balik kita laki dia kita panggil benih. Arab panggil apa, Quran panggil nutfah, ma'im mahi, macam-macam nama dia buat nama. Nutfah, ma'im mahi. Nutfah maknanya apa, setitik air. Ma'im mahi makna air yang jejet. Ya kalau keluar air ni siapa kena mandi. Mandi pula bukan mandi dengan sabun saja, tak, mandi kena niat dah. Itulah asal usul kejadian kita. Tak kira kita ni Melayu ke orang asli ke Cina ke serupa ya. So, yang kedua ni sikit lagi dia sebut bila keluar benih kita ni, dan benih kita ni tidak air tapi pandangan air. Bendanya ada benda hidup dalam tu. Hidup macam ogak-ogak, macam nak budu hidup. Mikuk apa ni, mikroskop yang guna oleh doktor tu, ditunjuk gambarnya macam anak budu lah, kepala besar, ekor panjang. Benda ni gede. Benda ni bukan seekor ekor, berjuta. Air mani yang keluar pada laki-laki ni berjuta. Tapi semua mampu berlaku. Hak hidupnya, hak gi dapat jumpa dengan orang puan kita. Orang puan kita dia panggil boidah. Boidah Inggeris panggil sperma ke apa. Dia gatul situ. Dia gatul situ, bila demo dua ni gatul, dia gigit pula. Gigit apa nama ni, dinding apa kita panggil, tempat anak duduk. Tempat anak duduk perut mak tu. Apa kita panggil? Rahim lah, kita kata rahim lah. Masuklah gatul, dia gigit. Dia gigit ni, dia makan, dia isap darah mak, isap lemuk mak. Dan bila budak anak kita ni siapa kau pikat dia nak jadi tulang, dia kekoh pula tulang mak, zat-zat tulang dalam perut mak kita tu, dia kekoh isap untuk dia, buat untuk tulang dia. Ini para hadis semua benda yang apa namanya, benda yang disebut Rabb ni asuh daripada air mani campur dengan boidah, campur dengan sperma mak kita. Pandai punya gigi kulit rahim apa isteri kita, isap darah untuk nak jaga dia. Dia ambil darah mak dia untuk nak masuk darah dalam tubuh dia. Dia ambil lemuk mak dia masuk lemuk dalam tubuh dia. Dia gigit tulang, sendi tulang, berapa kita panggil lemuk tulang tu, dia gigit sikit-sikit. Akhirnya mak tu jadi pucat. Dia kadang-kadang mak tu kalau tak jaga dia punya tulang dia tu, maka mudah repih, mudah patah, mudah berapa. Ni proses ni aku dia kata macam mu kena reti aku yang buat. Mak mu tak reti apa sekarang. Ayah mu, pak mu, tok mu, gapo tak reti apa sekarang. Aku pera mudak lah perut mak sampai daripada mani sampai ke menjadi daging darah sampai itu lep sampai ke keluar. Itu makna kita panggil Rabb. Jadi Rabbun Allah. Innal ladzina qalu Rabbun Allah. Sesungguhnya orang yang kata dengan lidahnya Rabbun Allah. Tuhan, kita nak kata apa Rabbuna. Kita panggil Tuhan belaka lah. Tuhan yang bidik aku ialah Allah. Dengan cari bahasa yang bila kita sebut, dia terjemah bahasa tu, orang dengar tu berasa lalu bahawa Allah ni bukan sekadar reti buat jadak, tapi reti buat pahal-pera kita, didik kita, pantau kita, akhir sekali kita jadi orang. Bila jadi orang tu tata dunia ni ada lawan Tuhan balik, ada apa yang tak dia balik. Baiklah, dia kata innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Semua segala orang yang berkata dengan lidah dia nah Rabbuna Allah, bukan sekadar dia reti, tapi dia kata nah Rabbuna Allah, yang didik aku ni Allah. Thumma istaqam, pada dia kata begitu, dia istiqamah. Mana dia kata tu kata berdasar pada barang sungguh, dia istiqamah. Istiqamah ni kita panggil komitmen, kita panggil iltizam, kita panggil apa ni, Allah apa istiqamah.
Maknanya kita kata, lepas tu kita tunggu sungguh. Sebab kita kata, barang ni kebun hamba. Bila kebun ni kebun aku, kita kata, kita pagar dia, kita jiruh tanam dia, kita jabuk pupuk yang pupuk bersih apa semua sekali supaya pokok dia hidup lagi. Boleh saat kebun tu bila bersebut kebun kita kewajipan kita pagar, takut masuk lembu. Baja pokok, takut dia tak subur. Jiruh air, takut dia mapuh. Pupuk-pupuk hak kita panggil, hak makan baju kita cabut habis kacang ben. Ini istiqamah. Istiqamah dalam jaga kebun. Sebagaimana kita jaga kebun tu kita panggil istiqamah dengan bajunya, dengan jiruh airnya, dengan pagarnya, dengan racun apa semua sekali panggil istiqamah. Begitu bila kita sebut Rabbuna Allah. Rabbuna Allah kita la ilaha illallah lah. Kita la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya kita, lepas itu kita istiqamah. La ilaha illallah, tak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang maha bijak kecuali Allah. Tidak ada yang maha pandai kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Kita pun terus begitu sungguh. Allah sungguh. Dengar sungguh hak dia suruh kita buat. Kerana tak ada yang maha kuasa daripada Allah, maka kita buat. Hak dia larang kita tinggal. Baik masalah akidah, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah apa saja kita tunggu Allah, kerana kita kata la ilaha illallah. Dan kata Allah tu kita kata asyhadu nah, bukan saja dak. Asyhadu, aku sanggup jadi saksi. Asyhadu kita panggil aku naik saksi. Jadi amal kata naik saksi tak usahlah, tak ada dalam bahasa Melayu ni naik al-ikhwan. Tak sebut perkataan naik. Kita jadi sanggup. Asyhadu aku sanggup jadi saksi. Sanggup kerana apa? Kerana aku yakin. Kerana aku yakin sungguh tak ada yang maha kuasa, yang maha bijak, yang maha pandai, yang maha kaya, yang maha berpengalaman, yang maha baik, yang maha pongoh, yang maha berapa kecuali Allah. Memang betul gitu. Aku sanggup jadi saksi. Kalau man tak percaya gak baca lah. Tu dia. Aku sanggup jadi saksi, aku tak percaya gak baca. Aku sanggup duduk situ, thumma istaqam. Lepas tu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tu yang kata orang lagu ni, masa depan dia tak ada apa masalah dia takut, dan hak lepas dah tak ada apa dia duka cita. Hak lepas dah, kalau dia salah kata la ilaha illallah tapi dia tak buat sebagaimana kata Allah, maka kalau dia kata la ilaha illallah pada dengan isah tu, dosa hak lepas dah aku apa. Masa datang dia syurga, kau tak sahusin dalam kubur aku jaga dia, di pada mahsyar aku jaga dia, dan di akhirat juga aku jaga di syurga. Syaratnya istiqamah. Istiqamah kita panggil istiqamah. Dia bahasa Melayu dan kita guna dah istiqamah. Istiqamah maknanya apa? Maknanya kita panggil apa? Jaga betul-betul. Radin semua dalam kunut pagi tadi. Bila kita semai subuh, kita baca kunut. Dalam banyak-banyak bacaan kunut kita kata fa innaka taqdi wa la tuqdi. Fa innaka taqdi wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adai. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kenapa aku minta benda ni padamu? Minta ihdina, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 kali kita minta kunut. Allahumma hdina, ya Allah pimpinlah kami. Kami ni buta Tuhan, tak reti nak berjalan kalau tak pimpin. Kami ni budak kecil Tuhan. Apa kami mengaku budak kecil, tak reti nak berjalan kalau tak pimpin. Bila sebut ihdina tu kita letak diri kita ni macam orang buta. Kenapa? Kalau kita celak, minta orang pimpin, apa dia? Bila kita minta orang pimpin, ihdina, pimpin kami, arti kita letak diri kita ni buta. Memang buta sungguh. Bukan buta mata, buta hati perut. Hak halal haram tak erti kalau Nabi Muhammad tak tolong rakyat. Halal haram tak erti, dosa pahala tak erti, syurga neraka tak erti, malaikat kau nafsu tak erti. Kau tidak melalui hidayah Allah. Jadi bila kita Allahumma hdina atau bila kita panggil ihdinas siratal mustaqim, kita letak diri kita buta. Kau tidak kanamu ya Allah, aku tak boleh bergerak. Aku tak reti hak mana halal, hak mana duit serupa, nasi serupa, retina serupa, harta serupa, tapi ada halal ada haram. Aku tak tahu hak mana halal, hak mana. Kau tidak melalui hidayahmu. Itu benar ihdina. Allahumma hdina fi man hadait. Pimpinlah kami ya Allah sebagaimana orang lain kamu pimpin. Atas dunia ni bukan aku seorang, ramai hak mu pimpin. Aku yang apa tak si pimpin. Jadi aku minta padamu ya Allah, pimpin aku biar kena halal haram, biar kena dosa pahala, biar kena apa nak azab kubur, nikmat kubur, biar kena surga pada mahsyar, biar kena la syurga neraka. Ni barang tak boleh orang lain buat lain padamu ya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah Allah afina. Wa afina fi man afai. Tolong beri aku ni sihat afiat.
Kita dua kata ada sihat, ada afiat. Sihat ni kita panggil hak tubuh. Nak tubuh sihat. Wa afina, biar hati perut sihat. Tubuh aja sihat, hati perut kita tak sihat, jadi apa? Jadi Firaun juga dah. Tubuh sihat, sakit sikit berubat, sakit sikit berubat. Tapi hati perutnya gelap pekat, tak tahu syurga neraka. Maka aku nak minta padamu wa afina. Ya Allah, berilah pada aku afiat. Sihat tubuh tu sihat dah. Afiat aku nak padamu. Afiat maknanya kita kalau tubuh kat sihat, kalau kalbu kita afiat. Sebagaimana tubuh sihat. Tubuh sihat ni kalau kita duduk orang yang kena apa kita panggil ni, kena bencana lah. Pola ni berlaku di Jepun, pecah muka periuk apa dia, periuk bom dia tu, nyebab susah habis, nak nyawa pun tak sedap, nak tubik di rumah pun tak sedap, kerana berlaku tersebar apa kita panggil cahaya reaktor dapur dia. Jadi pada orang tak madu, kalau orang jaga betul tubuh dia, pergi pas mana pun tak apa. Kerana kita panggil ada antibody. Tubuh kita ni sihat molek, pergi tempat orang sakit demam pun kita tak demam. Pergi tempat orang curah perut pun kita tak kena curah perut. Kenapa? Kerana kita afiat, antibody ada. Jadi sebagaimana tubuh kita ni kalau sihat molek, kalau doktor pergi kapung tempat berlaku apa ni kita panggil curah muntah ke, curah muntah, berok curah berapa, kalau doktor pergi kapung tak apa dia. Kenapa? Dia ada antibody dia. Dia jaga sihat molek. Air dia minum cukup, makanan dia makan cara gaya sihat. Sebagaimana tubuh kita ni bila antibody cukup, tak kena penyakit, begitu juga roh kita ni kalau antibody dia cukup, pergi tempat orang berjudi pun kita terpaksa nak tak berjudi, pergi tempat orang tino duk menari pun kita terpaksa ada nak tari. Tepi kita jadi pegawai orang nak beri risuah gapo, tak ada kuasa selera nak risuah pun tak ada. Kenapa? Antibody kita, anti rohani kita cukup molek. Jadi wa'afina, ya Allah tolong beri anti rohani supaya barang-barang haram itu tak selera pada aku. Aku berasa jejek pada risuah, aku berasa jejek pada zina, aku berasa jejek pada benda-benda maksiat, aku berasa jejek. Hak benda lagu ni nak boleh terasa jejek barang-barang haram ni, kita panggil afiat. Wa'afina, ya Allah berilah kepada kami rasa jejek nak buat benda-benda haram. Kadang-kadang orang tubuh sihat tapi tak boleh bunyi risuah. Lihat mata dia. Itu tak betul. Wa tawallana fi man tawallai. Wa tawallana maknanya tolong senara aku dan senara orang walimu. Wali wa tawallana itu mana? Tawalla, lantik aku jadi wali. Jadi orang yang kamu jaga. Wali makna penjaga. Macam anak kita, wali dia pok. Bila kita nak kahwin anak kita, Tok Imam cari ayah duduk mana, cik duduk mana. Dia tanya cik nak nikah lagu mana, tak ada wali. Jadi ayah dia, bapak dia kena jadi wali. Kita minta Allah Ta'ala jadi wali kita, dia jaga kita. Mulut cakap supaya dengan Tuhan nak, tangan makoh supaya dengan Tuhan nak. Tu dia senang wayak terang-terang gitu. Tangan makoh supaya dengan Tuhan nak. Kita cari watino, kau cari tok lelaki, cari berapa, biar supaya dengan Tuhan nak. Kenapa? Tuhan duk kawal kita. Kawal kita kenapa? Kerana dia wali kita. Sebagaimana pok wali bagi anak bergerak sikit mengikut panduan pok, begitu kita bergerak mengikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu innahu la yadhillu man walai. Kenapa Tuhan? Kerana tidak akan hina orang yang kamu jaga. Orang yang bila Tuhan jaga tak hina. Orang kata belah mana pun kita buat antibody, kita tak using. Aku faham benda ni. Demo tak tak ada arah lah. Itu benda-benda gini perhatian semua kita nak benar Allah Ta'ala apa ni jadi wali kita. Sebab kita minta wala ya'izzu man adai, dia tidak jadi melia orang kamu buat balah. Orang yang kamu buat balah kerana kita lawan dia dalam masalah ekonomi ke, lawan dia dalam masalah budaya ke, lawan dia dalam sosial ke, lawan dia. Walaupun kita dipuji oleh sedunia, tapi bila Allah Ta'ala lawan kita, maka kita tidak akan jadi mulia. Bukan kenapa? Kerana mulia hina ni nilainya bukan bagi pada kita saja, Allah Ta'ala. Kalau kita ni orang cemuh belaka, tapi Allah Ta'ala sudi dengan kita. Kalau kita orang puji belaka, tapi Allah Ta'ala cemuh kita, keadaan terbalik. Ini benda-benda begini para ni semua, benda-benda yang tak dapat dipaham kecuali melalui Al-Quran. Orang lagu dikata fala khaufun alaihim. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada sebarang ketakutan mereka. Walahum yahzanun. Masa depan dia, belah mana dah kubur, belah mana dengan malaikat maut, belah mana muka nakir, tersarusing. Syaratnya mengkata dengan lidahmu sebagai ikrar la ilaha illallah atau rabbuna Allah, dan kamu istiqamah. Kalau kata saja mengati ilahi 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 tapi mayan dok
zina lah, rasuah apa, judi lah berapa, maka jangan harap kata ilmu mati lah berapa semua sekali je pakai kerja. Allah wallahu biasa tak usia apa. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Orang-orang ni ashabul jannah, tu yang punya syurga. Makna syurga ni aku bubuh gerai namamu. Tu seronok. Ulaika ashabul jannah. Macam kita kata rumah ni ana sahibu. Aku tuan dia. Gerai rumah ni nama saya. Kereta ni ana sahib sayyarah. Saya tu yang punya kereta ni. Begitu syurga akhirat kelak. Syurga ni aku buat gerai namamu. Kataan ya mudah orang faham. Quran ni walaupun dia mari pada Allah, tapi Allah Taala peturung bahasa dia daripada bahasa atasan pada bahasa manusia. Kalau Allah Taala cakap ngikut atasan dia, mana orang nak kerti? Supaya kita kata raja, orang Melayu ada bahasa dia untuk raja. Raja tidur kita panggil apa? Beradu. Raja tidur tak panggil tidur, orang panggil beradu. Raja makan kita panggil santap. Raja mandi kita panggil bersirang. Raja turun rumah kita panggil berakat. Dia ada bahasa khas. Orang Melayu beri pada raja sebagai hormat pada raja. Jadi kalau main berakat, sirang, berapa pergi kapung, orang pun tak kerti lah. Itu dua tiga bahasa yang sebut. Boleh jadi banyak lagi bahasa-bahasa istana ni. Jadi Allah Ta'ala juga ada bahasa dia. Tentu bahasa alawiyah dia, bahasa tinggi dia, tapi dia turun bahasa atasan dia turun sampai ke bawah, orang boleh kerti. Dia kata ashabul jannah, orang ni tu yang punya syurga. Kalau gerai agak nama dia, bila gerai tanah nama kita, dia mau tipu belah mana, nak pergi gadap berapa tak boleh, muka kadang nama kawan dia mau tipu dalam berapa, dia masuk jin. Begitu syurga ni bila mengata la ilaha illallah, pas istiqamah dengan semayangnya, dengan puasanya, dengan halal haram, sunat makruh, cukup lekat belakang, jaga belakang, maka akhirat kelak syurga nama orang lain tak boleh gadar, orang lain tak boleh jual syurga. Begitu maknanya supaya kita senang hati. Kesimpulannya, hidup kita manusia di muka dunia ni, target kita syurga. Masalah pembangunan, masalah parit, masalah lokal, masalah jambatan, masalah berapa jatuh nombor 2. Target kita syurga. Daripada target syurga itulah maka duit yang masuk ke poket kita duit halal. Mana boleh duit kita cari cara haram pas nak ke syurga, angin kuasa 100 orang Melayu panggil. Itu dia syurga. Jaga betul syurga ujungnya. Susah belah mana pun, letih nak bangun sembahyang subuh, letih nak bangun sembahyang tahajud, letih nak bayar hutang, bayar sakit, bayar. Bila kita berhutang bayar, sakit belah mana bayar. Kenapa? Ujungnya syurga. Bangun belah mana sejuk bangun sembahyang, kenapa? Ujungnya syurga. Ingatlah pada kita syurga insya-Allah. Segala hak payah jadi mudah ability. Segala hak takut jadi berani semula. Segala hak kedekut jadi baik hati belakang. Ini agak kita panggil ni apa panggil motivasi. Nak naik ke semangat orang, dengan kederak kebangsaan Melayu, jaga mengarut semua ni. Tak ikut mana-mana. Jaga tanah air. Jaga tanah air. Ikhlas pada tanah air. Islam aja ikhlas pada Allah. Dia kata ikhlas pada tanah air. Bila tanah air kena gempa bumi, habis. Tak tahu lah kuana tanah air. Hanya ambil di sini. Semua tak pakai kerja lah. Allah. Kemudian dia kata, habis kata, masuk ayat baru. Wasainal insan biwalidayhi ihsana, hamalat ummu kurhan, wada'atu kurhan. Kami wasiat pada manusia. Wasainal insana, kami wasiat pada manusia. Biwalidayhi, supaya hormat, buat baik pada kedua ibu bapa. Hamadhu ummuhu kurhan, mak dia kandung dia dengan keadaan kurhan. Kurhan ni bermakna beci, makna apa kita panggil letih lah. Mak kandung letih, menderita. Wa wada'athu kurhan, dan mak lahir kamu letih pula, derita pula. Wa hamlu wa fisal 30 syahra, mak kandung dan mak bersalin beranak kepada lama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah, hingga siapa budak ni siapa asyuddah mana gagah perkasa, matang molek, umur sampai 40. Qala, dia kata rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi, hai Tuhan, rabbi, hai Tuhan, ya biri aku, auzi'ni, bukalah pintu hati aku, beri ilham pada aku supaya aku dapat syukur nikmat-Mu yang kamu beri pada aku
nikmat pada ibu bapa aku, wa an amala salihan tardah, dan beri ilham kepada aku supaya aku buat amal soleh sampai kamu puas hati. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah doalah supaya mu beki aku ngeni zuriat aku mokpo aku zuriat aku tolong jaga molek. Inni tubtu ilaika, aku bertaubatlah padamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, aku daripada orang Islam. Radin semua. Wa wasaina al-insan, aku wasiat pada manusia. Pertama perkataan wasiat. Wasiat ni perkataan keluar daripada orang sakit dekat nak mati. Itu wasiat. Kalau kita kata, weh, mak saya ni ayah nak wasiat ni, mak nak wasiat ni, cicing sebetul ni nak beri kadik, awak ni pada minta lembu sedening tu nak beri ke lemeh. Perkataan lagu ni perkataan kita panggil wasiat. Kerananya biasa orang wasiat ni orang tak selera dah. Bila orang dekat nak mati, apa saya cakap pada dia tak berselera dah, tak bohong dah, betul-betul ikhlas tu. Jadi sebagaimana orang, bila orang wasiat dekat nak mati ni cakap pada dia memang tak selera, tak backup depan betul sungguh, Allah Ta'ala juga wayak dia kata, aku nak wasiat pada manusia ni, bukan aku nak mati dah, tapi aku nak suruh mu berasa bahawa aku nak pesan ni ikhlas dulu. So al-insan, manusia, dia tak kata wawasainal araba, aku nak wasiat pada orang Arab. Tak. Dia tak kata wawasainal Melayu, aku wasiat pada orang Melayu. Tak. Wawasainal insan, aku wasiat pada manusia. Asal kamu ni manusia, tidak kayu batu, aku nak wayak. Dia wayak aku ni bagi ikhlas sungguh. Gapo dia? Biwadahi ihsana, aku nak wayak molek bahawa ibu bapa kena jaga molek. Tak kira mu ni Cina ke, Melayu ke, orang asli ke, orang Afrika, orang Australia, orang mana sekalipun, sifat kata mu dengan mak pak kena buat ihsan. Ihsan bukan taat, ada ihsan. Taat lain, ihsan lain. Taat ni kita buat dengan taat, dengan terpaksa. Aku taat ni pada bapa aku, kenapa? Tak taat berdosa. Itu taat kita panggil. Kita semayang 4 rakaat zuhur, kan taat pada Allah. Tak semayang berdosa. Itu taat kita buat kerana tekanan peraturan agama ke, undang-undang ke, budaya ke, 3 perkara ni, itu kita panggil taat. Ihsan ni atas pada taat. Ihsan ni atas pada taat lagi. Sudahlah kita sayang mak pak, lepas kita balik kedai, nak turun kedai, mak makan apa mak, kita nak ikut kedai. Ni dia. Walaupun perkataan ni sepatah, tapi mak wasalga, Allah jurunya anak aku, mari nak ikut kedai, tanya juga nak makan gapo, hari ni ikut kedai tanya pula. Seorang ibu yang tua, bila dengar perkataan lagi pada anak, dia berasa dia dapat segala-gala. Walaupun anak dia miskin, walaupun belah mana sekalipun, bila tubik perkataan lagu ni, lega kita. Kita masih muda lagi ni, boleh jadi tak terasa lagi. Anak-anak kata begitu, kita muda lagi, bila kita tua seksa. Nak batuk pun sakit, nak bangun salik, tiba-tiba anak mari kata, ayah, tapi cik, mak, kita nak kedai ni, mak, nak makan gapo, ke tapel ke, lepas tikai ke, gapo ni. Tak ada makan lagi, tu segar dah kita. Inilah apa ni intisari hidup. Nak segar. Tak mesti kaya, tak mesti rumah besar, tapi tutur kata anak, tutur kata basuh anak tu pada ibu cukup-cukup memberi harga. Segar, mak segar. Sepanjang-panjang budak ni turun kedai tegak, mak duk tunggu lepas tikai. Bunyi mutu, lepas tikai. Bunyi kereta, lepas tikai. Bila boleh lepas tikai, sukanya hati. Terima kasih lama. Mak cukup kata mak, kalau mak tak cukup hak yang kita ikut mak lagi. Nak gapo cuba kita walau kita macam mula ni mudah lagi dah, kecek lagi. Tapi bila ambok jadi tua, kedai Allah Taala molek. Kalau anak kau cucu mai wayak lagu tu sukanya. Puas hatilah aku boleh anak, puas hatilah aku boleh cucu. Pandainya mak dia ajar, pandainya kakak dia ajar, pandainya itu dia ajar. Ini benda lagu ni para hadirin semua, Allah Taala kata, aku nak pesan, nak usiat kamu supaya mu buat ihsan kepada mak pak. Bukan taat dah, atas pada taat lagi. Itu ihsan. Kalau kita buat piti orang, lepas kita pergi bayar, itu kita panggil taat. Kerana bayar hutang ni wajib. Tak bayar atas dunia, bayarlah kubur. Bayar juga, baik bayar atas dunia lain. Bila-bila bagi duit tu, kita bawa pula tepung ke anak-anak. Mak, piti hak mari ambil anak-anak ini aku bagi tepung apa ni, kuih sikit bagi. Allah, ini panggil ihsan. Tak bayar hutang, taat. Atas pada bayar hutang tu ada lagi buah tangan kita beri kat anak-anak dia. Macam butir ke berapa semua sekali. Ini lagu ni kita panggil seni dalam hidup.
Allah Ta'ala minta kita hidup dalam keadaan seni dengan mak pak. Kenapa Tuhan kata hamalathu ummu kurhan? Budak kecil waktu dia tubik duk cong depan kita ingat pada perut mak kita. Mana ada kita ingat pada perut. Allah Ta'ala tolong ayat hamalathu ummu kurhan. Mukmu kandungmu kurhan. Kurhan ni perkataan kita panggil beci. Sebab tak kena. Bila orang mengandung tubuh pucat, untuk lelaki mai dekat baru busung. Ada juga kata pergi jauh abang busung. Busung gapanya? Busung. Dia kata bukan ke dia. Jadi ini kur. Mak anak mari dekat busung, untuk lelaki mari dekat busung, gapo busung. Ini pengalaman seorang ibu yang mengandung anak. Dia nak rakyat penderitaan yang ditanggung oleh makmu waktu mula perut hari tu. Kalau aku tak rakyat, tak tahu kau dah perut mak. Mula ni besar dah, ingat dah. Tapi Quran tolong ajar. Ini kelebihan Quran, dia ajar pada kita benda-benda yang benar-benar manusia perlu pada bagian ni. Kalau boleh pada tok guru ataupun ustaz, cikgu yang pandai kecek kan, dia panjang bahasa tu pula, dia menyebabkan orang nangis. Kalau orang kena rakyat balik, titik air mata orang berdengar. Kalau pandai tari kita panggil. Sakitnya mak. Tak ni lah tuan baca buku ditulis oleh doktor-doktor mengenai dengan ilmu al-jannah. Ada buku ilmu doktor dia panggil ilmu al-jannah. Al-jannah jangan pada janin. Budak dapur kita panggil janin. Ilmu bagaimana kedudukan kita dapur mak kita. Di satu daripadanya Quran. Hamalathu ummu kurhan. Mukmu kandung dia ni kan. Mukmu kandungmu ni keadaan menderita. Wa ta'atu kurhan. Dan siapa tain nak salih kurhan pula. Soyok rabak saluran mak kita. Kenapa? Nak lahirkan mu. Mukmu tu nak belah hospital pakai dah. Beranak pertama, beranak kekak abang mau gitu. Belah dah sekali. Beranak kemu bulah pula. Tu nak royak mukmu teruknya hidup nak boleh kemu ni manusia. Wa hamlu fi salsalun syahra. Dia daripada mengandung siapa fisal. Fisal kita panggil apa ni? Salin 30 bulan. 30 bulan mula perut mak keadaan mak menderita semua. Tak ada dah muka pucat, muda isak dah perut mak. Apa tulang pula repuk. Sebab tu doktor-doktor ni bagi ubat-ubat yang membolehkan tulang isteri kita jadi gagah molek, timba di atas isak dia kita lah perut mak kita. Hatta idza balagha ashudda wa 40 sanah. Yang bila siapa budak ni ashuddah, siapa ke puika syadid mana kuku, apa nama gagah. Ashuddah bila siapa umur ashuddah, siapa umur matang kita panggil. Wa balagha 40 sanah, dia siapa umur 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, ketika tu terbuka pintu hati nak doa. Umur 40 tahun. 40 tahun ni orang panggil berhenti sekata. Manusia ni ponyo kita ke ponyo pon kayu dia pergi dia naik tak apa-apa ke langit apa hak dia berhenti sekata. Baiknya kita dia naik sampai 30 tahun baru akhirnya ni apa ni pelepah tu jadi pendek patah. Manusia kita juga maksudnya dia besar dia runduk balik. Sekat mana? Sekat 40 tahun. 40 tahun ni umur yang cukup matang. Belum pada nak boleh 40 tahun ni dia telah melalui bermacam-macam peristiwa. Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala lantik dia jadi Nabi umur 40 tahun. Waktu dia beranak kalau kita lah. Tapi dia besar. Dalam masa besar dia pegang kambing, dia bersaing, dia bersabar, dia jual, dia beli, dia tinggal rumah pergi jual barang. Apa ni, Siti Khadijah pergi ke Syam. Kita panggil gelar ni ekspor barang Khadijah ni, pergi ke Syam. Syam ni tepi laut Mediterranean Sea lah, laut putih ni, laut Pasifik ke apa kita panggil. Pergi ke sana. Bila cukup umur 40 tahun Allah lantik jadi Nabi. Nabi ni orang yang qaulan thaqilah, orang terima perkataan berat. Sanulqi alayka qaulan thaqilah. Hey Muhammad, aku nak lempar barang berat. Sudahlah berat, lempar pula. Kalau lempar barang ringan boleh kira, tapi kalau lempar barang berat tak kena gaya. Supaya kita tengok kuali lori hok duduk atas, lepas turun pentung, hok bawah sambut. Hok bawah sambut ni kalau kena sambut tak apa lah. Kalau tak kena sambut sayap bau dia. Sebab tu orang yang lepas dengan orang menyambut ni kena pandai tim. Orang lepas kawan ni sambut. Sambut tu ada spring dia, ada nyunyuk dia, boleh jadi kerja. Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala lempar wahyi. Wahyi ni qaulan thaqil, pertanyaan berat. Ada hok suruh, ada hok larang. Semua hok suruh pun berat, hok larang pun berat. Jadi
berat ni padan dah dengan Nabi. Kenapa? Umur dia 40. Dia belum jadi 40 tu, apa dia? Dia buat kerja. Bawa kambing, ambil upah. Bawa kambing bukan bawa kambing ya, basuh dengan tuan kambing. Kadang-kadang berjanji nak wis riyal, dia beri 50 sen. Jadi jiwa sakit dah, tak kena janji. Nabi sabar. Lepas tu apa nama ni, berlaku peperangan. Pak saudara dia perang, apa ni, orang perang gapo, dia masuk campur sama dalam buat perjanjian halful apa ni, jada'an gapo kita panggil halful fudul. Ada 3 perjanjian yang dibuat oleh kafir Mekah. Nabi Muhammad cerita sama. Jadi Nabi Muhammad ni jenis tidak jenis tok lebah kapung dak. Tok lebah terjun padang, turun padang. Sebab tu waktu mula-mula Allah Taala bayarkan malaikat, ini ja'alna fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak buat pengganti aku. Aku nak buat pengganti aku di muka bumi ni. Malaikat kata, latih ambalah, latih pupuk ambalah. Tuhan, kenapa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa naqdisu lak. Karena kami duk ngatik kamu, duk semaya kamu, duk bertapa kamu. Qala inni ala ma la ta'lam, kata Allah. Tak pandang, aku reti. Artinya tidak ngatik tak boleh jadi pemimpin. Duk ngatik balik atas surah, paling jadi pemimpin tak boleh. Atas surah pun kena duduk, padang pun kena duduk, stage pun kena duduk, ceramah pun kena ada, doa pun kena ada, barulah layak jadi pemimpin. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita lah ni di Kelantan ni kita buat susun pelajaran daripada YIK ni, ada YIK kita, sekolah agama pun ada, sains pun ada, semua sekali ada. InsyaAllah budak ni bila keluar maka dia reti tengok dunia, reti kenal orang, reti dunia. Kerana dalam tu kita suka pelajaran-pelajaran yang dia boleh tahu keadaan Nabi kita Muhammad SAW, dan perang lagu mana, dan perjanjian lagu mana, dengan ibu bapa di rumah, apa ni, dengan isteri dia di rumah lagu mana. Sebab tu setengah-setengah sahabat pergi ke rumah Nabi, jumpa Siti Aisyah. Siti Aisyah, aku nak tanya mu ni, apa mengenai dengan Nabi Muhammad. Hak ketika duduk masjid, kami kenal dia, kami tahu dia. Ketika dia pergi padang, kami kenal dia. Pergi ke market, kami kenal dia. Aku nak tahunya berapa hak dia buat bila duduk rumah. Adakah benda hak duduk rumah, Nabi buat duduk rumah dengan bini, dengan dia sendiri dia, belain tak serupa dengan ni, tak serupa dengan ni. Isteri Aisyah ni orang cerdik, muka bini Nabi cerdik. Dia kata apa? Kana khuluquhu al-Quran. Dia kata, pak cik tak payah mari tanya hamba belah mana Nabi duduk rumah di masjid. Perangai Nabi adalah Quran. Jadi Nabi-Nabi ni Quran bergerak, kita panggil. Quran bergerak. Jadi gapoh adalah Quran, hak tu Nabi Muhammad. Hak Nabi Muhammad, hak adalah Quran. Hak Nabi Muhammad, hak adalah Quran, Nabi Muhammad buat. Tak payah dia kata, sebab tu tak ada rahsia. Tak ada Nabi ajar kau rutin dia. Jangan royak kat orang ni kalau orang mari tanya. Tak ada. Tak ada. Kita kadang-kadang goyak juga bini. Tak goyak kat malu aku. Tak ada. Tak ada. Nabi tak pun hajar ke isteri dia. Jangan royak kat orang menurut kata lagu. Tak ada. Bahkan dalam Quran tu kalau kita perhati, ada benda-benda panggil rahsia. Ni royak Tuhan. Macam cerita Abbas wa tawalla an ja'ahul amma. Nabi kita duduk dalam masjid, duduk tengah berunding dengan apa ni, kafir Mekah. Kita panggil dia ni parti berbangkai lah. Duduk tengah parti berbangkai. Mari rebutas orang. Apa ni, Abdullah bin Maktum. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Nabi Muhammad dengar, kau tak dengar, tapi Muhammad tak jawab, tak bunyi telinga. Apa dia kata? Assalamualaikum ya Muhammad. Kau dengar. Nabi nak jawab kawan ni, takut kecil hati hok duduk depan. Takut kecil hati. Dia tak ya, lagi senyap. Patut rahsia tak saya. Dia itu ayat abasa wa tawalla an ja'ahul amma. Muhammad masai muka, tak dengar kata paling punggung. Buat teori buta mari. Dia boleh kata an ja'ahu Abdullah Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahu Abdullah Maktum. Nabi Muhammad masai muka bila Abdullah Maktum mari. Tak dia kata al-amma hak buta. Mutak buta kat tak cara. Rahsia tapi dia dedah juga. Dedah ni. Ni kelebihan Quran yang kita baca Quran betul-betul tengok Nabi Muhammad hidup. Sifat Nabi Muhammad betul-betul Quran, baca Quran betul-betul sifat Nabi Muhammad. Jadi bila kita gitu kita baca Quran, tasyalah kita lah pun. Kita baca Quran, arti kita tatap biodata Nabi Muhammad. Kita yang belah mana? Jadi para hadirin semua bila kita baca Quran, kita naklah kita kata, betul aku ni supaya Quran kata kau, supaya Nabi Muhammad buat kau apa. Kalau Quran duk lain, kita duk lain, akhirat kelak sah duk lain juga Nabi Muhammad ni. Kena ingat pakai akhirat. Nak bini kau, nak cerah kau, nak bergodang kau lagi, tapi biar tentu aku buat lagu ni akhirat kelak Nabi Muhammad apa ni syarat pada aku. Allahu Akbar.
bila umur anak ni umur 40 tahun, aku apa ni, anak ni berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Coba mama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tolong ilham pada aku supaya aku boleh syukur nikmat-Mu yang kamu beri pada aku, juga beri pada dua-dua ibu bapa aku, dan ilham juga supaya aku boleh buat amal soleh yang siapa kamu puas hati, amal soleh yang kamu puas hati. Allah, payah Tuhan nak suruh Tuhan puas hati perbuatan kita, bukan senang. Allah Ta'ala ni jenis dia ni zat yang maha belia. Belah mana orang maha belia, maha kaya, maha bergapo, kita boleh jamin perbuatan kita ni dia terima. Kalau kita buat pergi yang kelotong, sayang kita di rumah, ada apa? Buat sayang kita, buat kita juga sama-sama miskin, boleh dia yang kelotong, tak apa. Tapi kalau kita buat pergi pada orang kaya, boleh kena bagi orang kelotong? Oh, dia ni buat pergi kelotong kat aku siapa dia? Tahu lah saja kita. Itu bau dia. Kalau orang besar benar tak, buat pergi pada dia, hak comel, bah boleh talang pula. Talang tu pula, buku pula kain comel pula. Baulah. Junjung pula, junjung tu kereta jauh lagi, junjung nak pergi orang kaya. Kenapa? Supaya dia puas hati. Kerana tuan rumah ni orang besar, orang kaya, berpangkat tinggi, maka nak bagi hadiah dia ni bukan sebagai barangan, kena bagi barang yang berharga, letak lapar molek, buku, lepas tu ada bunga-bunga atas tu pula, barulah tuan rumah puas hati. Itu baru atas dunia. Tuhan lebih lagi. Sebarang perbuatan yang kita buat tanda semayang, kau mengaji, kau mengajar, kau makoh, kau berapa, biar tentu kita buat benda hak Tuhan pasal puas hati. Puas hatilah aku. Gak Tuhan ni, sepakat ni lah. Sifat jami' likul sambatul kamalat. Tuhan ni mempunyai zat sebuah comel berlaku. Kita semayang, jaga molek. Semayang, cekerakan, sudah semayang tu, malaikat awak naik ke langit, Tuhan terima lalu. Kita semayang, kita berzikir, kita mengaji, kita mengajar, kita mengatik, tu tolong orang, kita melawat orang sakit ke berapa, biar tentu sudah tu, malaikat awak naik ke langit, Tuhan terima lalu. Kena ingat Tuhan ni bukan sebagai-bagai. Cukup melia, cukup berapa semua sekali. Sebab tu kita duduk orang Islam ni, kalau hidup kita orang Melayu, kalau Islam semati, kalau orang Melayu ni Islam sungguh, insya-Allah tak ada sebagai masalah. Curi tak ada. Nak curi apa ya? Bila kita curi, arti kita buat amal. Malaikat awak naik ke langit ni amalan curi daripada lemah. Tuhan mana nak terima? Curi. Daku. Masjid orang curi kasut. Pergi masjid tapi curi kasut. Pergi masjid orang tidur sikit terselup poket. Orang tidur. Jadi benda lagu ni, inilah orang Melayu. Bukan orang Islam, orang Melayu. Orang Melayu, orang Cina serupa ya, sebab tak ada ego belakang. Hak pakai kerjanya ialah atqakum, yang bertakwa pada Allah. Semayang kau, ibu bapa kau dengan jiran kau, mengapa cukup dekat molek, kita buat sekera kau ini hadiah aku kepada Allah SWT, dan Allah Ta'ala akan puas hati, redha. Itu mana kata dia? Apa namanya? Wa ana amal salih tardah. Ya Allah, tolong ilham pada aku supaya aku buat benda soleh. Tardahu, yang kamu puas hati. Allahu akbar. Wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah, tolong baiki dalam zuriat aku. Kalau ada kelemahan zuriat aku, anak aku, cucu aku, cicit-cucu pakai makna zuriat kita panggil, tolong baiki. Dari segi ilmunya, tolong baiki supaya dia tidak jahil. Dari segi harta, tolong baiki supaya harta halal. Dari segi mikirnya, tolong baiki supaya dia tidak jenis nasionalis, tidak jenis komunis, tidak jenis apa, jenis Islami. Inni tubtu ilaika, ya Allah, aku usaha aku cukup, tetapi kalau ada salah-salah gak, tubtu ilaika, aku nak taubat padamu. Taubat mana undur balik. Tabaya tubu taubah mana raja'nya rja', undur balik. Bila kita buat dosa, arti kita telakah batas. Sebab kita kata pergi pada ada batas tanah. Ni tanah kawan, sekat ni sekat batas. Tu tanah demo, sekat batas. Ni pagar kawan, sekat pagar. Tu tanah demo. Tapi kalau kita cedun-cedun masuk ke tanah orang, arti kita terlajuk. Kita kena undur balik. Kita dengan Tuhan kita juga. Nak bercakap apa boleh, tapi ada cakapan yang kena ada batas. Jangan maki orang, jangan kata uduh orang. Kalau buat juga, kita kena undur balik, bertabat. Itu buat dia semua sekali. Wa inni minal muslimin, aku tabat padamu ya Allah, dan aku ni berdakwah Islam.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمنافقين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.